على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. حسبي الله لديني حسبي الله لمن أهمني حسبي الله لمن حسدني حسبي الله لمن بغى علي حسبي الله لمن كادني بسوء حسبي الله عند الموت حسبي الله عند المسألة في القبر حسبي الله عند الميزان حسبي الله عند الصراط حسبي الله الذي لا إله إلا هو توكلت عليه أنيب. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. A'udzubillahi minan nar min syarril kuffar min ghadabil jabbar wal 'izzati wal rasulin. Allahumma ghanini bi halalin haramin wa siwa Allahumma ghanina bi halalin haramin wa siwa alhamdulillah. Allahumma ghanina bi halalin haramin wa siwa bismika Allahumma ya daim ya hayyu ya fardu ya witr ya ahad ya samad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa la tamli lisani yafqahu qawli fa ya ibadallah ittaqullah usikum wa iyaya bittaqullah faqad fazal muttaqun. Allahumma ta'alaina hikmataka wa ansur alaina min hazaimil ayat arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa la tamli lisani yafqahu qawli fa ya ibadallah ittaqullah usikum wa iyaya bittaqullah faqad fazal muttaqun. Allahumma ta'alaina hikmataka wa ansur alaina min hazaimika ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi ma sya'allah la yasuqu Allah. Bismillahi ma sya'allah la yasrifu suwa Allah. Bismillahi ma sya'allah man kana min ni'matin fa min Allah. Bismillahi ma sya'allah la ya'ti bil hasanati illa Allah. Bismillahi ma sya'allah la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma nas'aluka bi barakati syarifah anta ma'amin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, jumpa lagi untuk pengisian sebelum asar. InsyaAllah kita baca terus tafsir Tuan Guru Nik Abdul Aziz untuk lagi barakah kita mulakan dan kita hadiahkan terus pada Tuan Guru. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. InsyaAllah mohon sahabat-sahabat share dulu. Kita share sama-sama biar semua dapat tengok, insyaAllah. Jom kita share, jom kita baca sama-sama tafsir Tuan Guru, insyaAllah. Mohon share sahabat-sahabat. InsyaAllah. Mohon share semua, insyaAllah. Saya tak jumpa lagi audio kuliah. InsyaAllah ayat 33 ayat 32 kata saya. InsyaAllah 32 insyaAllah. Sampai di kitab muka surat 156 insyaAllah. Saya masih tak dapat lagi audio kuliah. Mohon share, InsyaAllah.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qalu ya Nuhu qad jadaltana faksarta jidalana fa'tina bima ta'iduna in kunta minas shadiqin. Sadaqallahul azim. Surah Hud ayat 32. Ini ringkasan dia punya terjemahan. Mereka berkata, wahai Nuh, sesungguhnya engkau telah bertikam lidah membantah kami, lalu engkau banyakkan sangat hujah-hujah. Ya? Banyakkan sangat hujah-hujah semasa mengemukakan bantahanmu kepada kami. Oleh itu, datangkanlah azab Allah yang engkau janjikan kepada kami, jika betul engkau dari orang-orang yang benar. Surah Hud ayat 32. Allah, dicabarnya Nabi Nuh AS oleh kaumnya sendiri. Ya. Kita tengok terjemahan dia. Ya. Wahai Nuh, sesungguhnya engkau telah bertikam lidah. Dituduhnya Nabi Nuh bertikam lidah dan membantah kaumnya. Ya. Lalu engkau banyakkan pula hujah-hujah semasa mengemukakan bantahanmu kepada mereka, itu kaumnya. Yang dibaca pada ayat sebelum ni dianggap sebagai hujah-hujah ataupun bantahannya. Maksudnya kaum Nabi Nuh tidak setuju sangat dengan data-data ataupun fakta-fakta yang Nabi Nuh kemukakan. Ya. Sekejap. Dia tak bersetuju dengan Nabi Nuh apa yang Nabi Nuh tunjukkan ataupun katakan kepada mereka. Marah yang amat sangat kepada Nabi Nuh. Akhirnya dia mencabar Nabi Nuh, ya, supaya minta ataupun datangkanlah azab Allah Subhanahu wa taala kepada mereka jika betul engkau dari orang-orang yang benar. Dicabarnya terus Nabi Nuh, mohon kepada Allah Ta'ala supaya turunkan azab kepada mereka. Dia minta sendiri azab tersebut kepada Nabi Nuh untuk nak tunjukkan betul ke tidak kebenaran yang Nabi Nuh bawakan. Allah, kita jangan sampai ke tahap itu. Yang ni ayat kedua 32 ni tak ada tafsirannya, cuma dibacakan terjemahan saja. Ini daripada kitab Tuan Guru, ya. Kemudian ayat 33, ya, tadi dia mencabar, Allah Ta'ala mencabar Nabi Nuh. Kita jangan sampai ke level tersebut, jangan sampai ke tahap tersebut kita sebagai umat Rasulullah SAW. Tapi ada yang berani juga untuk mencabar hukum-hukum Allah, mencabar, ya, bukan mencabar, dihinanya Rasulullah. Dah pun berlaku zaman sekarang, zaman akhir zaman, ya. Ada orang berani mencabar ayat Allah, dan ada juga yang berani menghina Rasulullah SAW. Dibuat filem, dibuat kartun, dibuat macam-macam, dibuat filem yang tak senonoh pun ada berlaku. Yang paling hebat, dicabarnya juga, dihinanya juga, ya, waris-waris Rasulullah SAW. Para alim ulama dihina, berlaku, dah pun berlaku. Bukan tempat lain, di tempat kita pun berlaku juga. Ini kerana sama dengan kaum Nabi Nuh. Cuma kaum Nabi Nuh yang mencabar ni masih lagi kafir. Yang ada di tempat kita kemungkinan takut yang Muslim pun bersubhat juga. Tu ayat 32 mengingatkan kita jangan cari kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Ayat 33, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qala innama ya'tikum bihillah in syaa'a wa ma antum bimu'jizin. Nabi Nuh menjawab, Sadaqallahul Azim, ayat nombor 33. Nabi Nuh menjawab ayat tadi, sesungguhnya Allah jualah yang akan mendatangkan azabnya itu kepada kamu jika ia hendaki.
Dan kamu tidak sekali-kali akan dapat melemahkan kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan azab tu daripada Nabi Nuh. Nabi Nuh infokan kaumnya sendiri, sesungguhnya yang mendatangkan azab Allah itu ialah datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia akan bagi kamu jika ia hendaki. Bila Allah hendak saja, jadi memang jadi. Kamu tidak sekali-kali akan dapat melemahkan kuasa Allah Ta'ala. Bila Allah datangkan azabnya, tak ada siapa yang boleh halang, ya? Tak ada siapa yang boleh halang kuasa Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah runtuhkan kawasan Himalaya, glasier turun ikut lereng, ikut lembah di Himalaya. Dah berlaku sekarang. Tak ada siapa yang boleh halang. Dah pun hilang 140 orang manusia. Kalau Allah nak buat, bila-bila Allah boleh buat. Itu di kawasan itu saja. Di zaman Nabi Nuh, Allah dah dicabar. Kemudian Nabi Nuh infokan kaumnya. Ini pun tak ada tafsirannya, dia terus terjemahkan. Nabi Nuh infokan, bila Allah hendak, dia berkehendak, dia akan buat. Kena renung kita, janganlah mencabar Tuhan kita, jangan mencabar kita dengan kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Terus sambung pada ayat 34, pun terjemahan juga, wala yanfa'ukum auzubillahi minasyaitonirrajim, wala yanfa'ukum nushi in aradtu an ansaha lakum in kana Allahu yuridu ayyughwiyakum huwa rabbukum wa ilahi turja'un. Sadaqallahul azim. Surah Hud ayat nombor 34, sambungan tadi. Dan tidak ada gunanya nasihatku kepada kamu jika aku hendak menasihati kamu, kalau Allah hendak menyesatkan kamu, yakni kerana kamu tetap berdegil. Dialah Tuhan kamu dan kepadanya lah kamu akan kembali. Diceritakan macam mana nasihat pun kepada kaumnya tetap dengan kedegilannya, maka Allah takkan berubah selagi kalau Allah hendak menyesatkan kamu, yakni kerana kamu tetap degil. Kedegilan tu akan diteruskan Allah Ta'ala. Sombong, degil, keras, Allah akan sesatkan terus. Pasal apa? Kedegilan kita. Dia Tuhan kamu, dia dan kepadanya kamu akan balik. Dia dakwah lagi, sempat lagi, sempat lagi Nabi Nuh, masih lagi dia beritahu, itulah Tuhan kita, itulah Tuhan tempat kita akan kembali. Ayat 34 terjemahannya, tak ada tafsiran di sini. Dan ayat 35 dalam kitab ni juga, auzubillahi minasyaitonirrajim, am yaqulu naftarahu qul iniftaraytuhu fa alayya ijrami bariyum mimma tujrimun. Maksudnya, sadaqallahu azim, mereka terus berdegil, bahkan mereka menuduh dengan mengatakan Nabi Nuh sengaja mengada-ngadakan secara dusta bahawa Tuhan mengurniakan pangkat Nabi kepadanya. Nabi Nuh diperintahkan menjawab dengan berkata, kalau aku yang mereka-reka wahyu itu, maka akulah yang akan menanggung dosa perbuatanku itu. Dan sebenarnya aku bersih dari dosa kesalahan kamu menuduhku. Surah Hud ayat 35. Kedegilan kaum Nabi Nuh masih lagi berterusan. Kita tengok, am yaqulu naftarahu, qul iniftaraituhu fa alayya ijrami bariyum mimma tujrimun. Bahkan mereka menuduh dengan mengatakan Nabi Nuh sengaja mengada-ngadakan secara dusta. Maksudnya dia tuduh Nabi Nuh buat cerita yang dusta, cerita yang menipu ataupun cerita rekaan saja. Kononnya Tuhan mengurniakan pangkat kepada Nabi Nuh. Nabi Nuh diperintahkan menjawab
Allah perintahkan Nabi Nuh menjawab dengan berkata, kalau aku yang mereka-reka wahyu itu, maka akulah yang akan menanggung dosa perbuatanku itu. Dan sebenarnya aku bersih dari dosa kesalahan kamu, dari dosa kesalahan kamu yang menuduh. Nabi Nuh diperintahkan Allah Ta'ala untuk bercakap dengan kaumnya, bukan rekaannya. Kalau dia buat yang rekaannya, dia akan menanggung dosa perbuatan dia. Yang diperintahkan dia adalah bersih daripada dosa, dari dosa kesalahan yang dituduh oleh kaumnya sendiri. Ayat 35. Ini pun tak ada tafsirannya. Kemudian ayat 36 sama juga, terjemahan juga insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa uhiya ila nuhin annahu lan yu'mina min qaumika illa man qad amana fala tabta'is bima kanu yaf'alun. Saya tak share gitu. Maksudnya ayat 36 ni, dan setelah itu diwahyukan kepada Nabi Nuh bahawa sesungguhnya tidak akan beriman lagi dari kaummu melainkan orang-orang yang telah sedia beriman. Oleh itu janganlah engkau berduka cita tentang apa yang mereka sentiasa lakukan. Ayat 36. Allah menginfokan pada Nabi Nuh supaya teruskan, jangan diteruskan bab dengan kaumnya yang degil itu. Pasal apa? Yang ada, Allah dah tahulah yang betul-betul beriman dengan Nabi Nuh, yang ada berdekatan dengan Nabi Nuh, yang berikut, yang beriman dengan dia sekarang ni. Itulah numbers yang ada. Tu yang dikatakan yang naik kapal, itulah yang mengikut Nabi Nuh. Sebab tu Nabi Nuh dinasihatkan, janganlah engkau berduka cita tentang apa mereka lakukan. Dinasihatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah kaum yang sebenarnya, yang mengikut dan yang tak mengikut. Allah tunjukkan. Tu Nabi Nuh tak payah lagi nak berduka cita. Sebab tu kita, Allah dah berdakwah, masih lagi kedegilan juga, tak boleh buat apa. Tapi kita zaman sekarang, kita jangan berputus asa. Teruskan bab dakwah, teruskan bab jalan untuk merayu kepada Allah Ta'ala, supaya bimbing kita, bimbing kawan-kawan kita, bimbing sahabat-sahabat kita, bimbing keluarga kita untuk terus dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita ada teknologi, kita ada macam-macam kemudahan, teruskan bab dakwah. Rintangannya jangan dikira. Yang dapat hidayah terpulang. Bukan milik kita. Yang beri hidayah Allah Subhanahu Wa Taala. Kita cuma jalankan apa yang Rasulullah SAW ajarkan. Terus ayat 37 masih lagi dalam terjemahan juga, tak ada tafsiran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wasna'il fulka bi'ayunina wa wahyina wa la tukhatibni fil ladzina zalamu innahum mughraqun. Sadaqallahul azim. Dan buatlah bahtera dengan pengawasan serta kawalan kami, dan dengan panduan wahyu kami, yakni tentang cara membuatnya. Dan janganlah engkau merayu kepadaku untuk menolong kaum yang zalim itu, kerana sesungguhnya mereka akan ditenggelamkan, yakni dengan taufan. Allah. Maksudnya dah diinfokan pada kepada Nabi Nuh AS. Jangan lagi nak menyibuk dengan kaumnya lagi, jangan dibimbangkan bab kaum lagi. Kaumnya akan ditenggelamkan dengan taufan. Maksudnya taufan, air angin, air bumi, air langit, semua akan turun. Batu diperintahkan Nabi Nuh, buatlah bahtera dengan pengawasan serta kawalan kami. Maksudnya Nabi Nuh buat bahtera yang besar itu, yang boleh bawa manusia, boleh bawa binatang-binatang, haiwan-haiwan. Panduannya terus daripada Allah Subhanahu Wa Taala.
Kalau nak ikutkan mana ada bab arkitek, bab engineer zaman tu. Tapi hebatnya bahtera Nabi Nuh masih ada lagi sampai sekarang. Dan dengan panduan wahyu kami, yakni tentang cara membuatnya. Dah dibagi info dah Nabi Nuh macam mana nak buat kapal ataupun bahtera besar itu. Tu, Allah bagi ilmu terus. Macam mana nak manage buat satu benda yang besar yang dalamnya penuh dengan kompartmen untuk haiwan dan manusia. Siap ada bilik-bilik lagi. Allah, tuan-tuan, ilmu Allah Ta'ala terus kepada kaum Nabi Nuh yang beriman dan Nabi Nuh terus. Tu ayat 37, terjemahan juga. Masuk ayat 38, wa a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa yasna'ul fulka wa kullama marra alaihi mala'um min qaumihi sakhiru minhu qala in tasharu minna fa inna nasharu minkum kama tasharun. Sadaqallahul azim. Maksudnya ayat 38 surah Hud ni, dan Nabi Nuh pun membuat bahtera itu, dan tiap-tiap kali sepuak dari kaumnya melalui tempat ini ia membina bahteranya, mereka mengejek-ngejeknya. Nabi Nuh pun menjawab, jika kamu memandang kami bodoh, yakni kerana membuat bahtera ini, maka sesungguhnya kami juga memandang kamu bodoh, yakni kerana keingkaran kamu sebagai balasan ejekan kamu. Itu nampak? Nabi Nuh dah tahu dah jawapan dia, terus dia bantai balik, dia bagi balik pada kaumnya. Ni ayat nombor 38. Maksudnya Nabi Nuh membuat bahtera. Masa buat bahtera dah tak nak ikut Nabi Nuh, tapi datang puak-puak tersebut, kaumnya yang lalu di kawasan Nabi Nuh yang sedang buat bot ataupun bahtera yang besar, mereka ejek-ejek dia. Allah, tu. Nabi Nuh terus jawab, jika kamu memandang kami bodoh kerana buat bahtera ini, maka sesungguhnya kami juga memandang kamu bodoh juga. Itu kerana ingkarnya kamu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ia akan sebagai balasan ejekan kamu nanti. Ni masa Nabi Nuh dah beritahu, Allah dah infokan, Allah dah wahyukan akan tenggelam kaumnya nanti. Terus kita masuk ayat 39, masih lagi dia punya terjemahan, yakni a'udzubillahi minasyaitonirrajim, fasawfa ta'lamuna man ya'tihi 'azabun yukhzihi wa yahillu 'alaihi 'azabun muqim. Sadaqallahul azim. Ayat 39. Ayat 39 yang bermaksud, maka kamu akan mengetahui siapakah yang akan didatangi azab yang menghinakannya di dunia, dan yang akan ditimpakan pula dengan azab yang kekal pada hari akhirat kelak. Surah Hud ayat 39. Allah, dan dua tempat yang akan diazab. Kaum Nabi Nuh dah terima azab yang pertama, iaitu ditenggelamkan, azab di dunia. Dan dalil yang kedua, dalil ni menunjukkan ada lagi azab yang menunggu. Maksudnya tak habis. Bila dah ingkar dengan Allah Ta'ala, dah melawan Allah Ta'ala, dah maksiat dengan Allah Ta'ala, di dunia dihinakan dengan azab yang hebat daripada Allah Ta'ala. Di akhirat juga ditunggu juga dengan azab yang lagi hebat. Maksudnya kalau kena api di dunia, 1 kali ganda. Kena api di akhirat besok di neraka Jahannam 70 kali ganda. Nampak? 70 kali ganda kali dengan 1. Api yang kita dapat sekarang ni 1/70 daripada api neraka. Ini dalilnya. Maksudnya bukan sini saja balasan Allah Ta'ala. Maksudnya sekarang ni kita azab dengan COVID-19. Kita dah diingatkan juga. Tapi kedegilan juga hebat. Masih lagi buat maksiat lagi di zaman COVID ni. Orang suruh ikut SOP, orang suruh ikut perintah kerajaan pun tak nak ikut juga. Buat lagi maksiat dengan dadah lagi, siap sewa rumah lagi, siap berkumpul ramai-ramai, pesta hari jadi dan macam-macam. Ingat, azab dunia
betul azab dunia. Azab akhirat sedang menunggu kita sebenarnya. Kena sampaikan. Ni surah Hud ayat 39 dalilnya. Masuk ayat yang 40. Ini ada tafsirannya. 40. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Hatta iza jaa amruna wa faratta nuru kulna khmil fiha min kullin zawjaini isnaini wa akhlaka illa man sabaqa alaihi alqawlu wa man amana ma'ahu illa qalil. Sadaqallahul azim. Ayat nombor 40 surah Hud. Nabi Nuh terus bekerja. Maksudnya Nabi Nuh terus bekerjakan kapal bahteranya sehingga apabila datang hukum kami, hukum Allah Ta'ala untuk membinasakan mereka, dan air memancut-mancut daripada muka bumi, yakni menandakan kedatangan taufan. Kami berfirman kepada Nabi Nuh, bawalah ke dalam bahtera itu dua dari tiap-tiap jenis haiwan, jantan dan betina, dan bawalah ahlimu kecuali orang yang telah ditetapkan hukuman azab atasnya, yakni disebabkan kekufurannya. Juga bawalah orang-orang beriman, dan tidak ada orang-orang yang beriman yang turut bersama-samanya melainkan sedikit sahaja. Ayat 40. Allah dah bagi syarat, ya, nak menenggelamkan kaum Nabi Nuh. Tapi awal-awal lagi Allah bagi info pada Nabi Nuh supaya siap dengan bawa haiwan sekali. Tiap-tiap jenis haiwan ada pasangan-pasangannya. Kemudian bawalah ahli yang kecuali ahli sahabat ataupun kerabatnya, kecuali orang yang ditetapkan hukuman azabnya, iaitu orang yang mengingkar, biarkan sahaja. Kemudian bawalah orang-orang yang beriman. Selamat, alhamdulillah, insya-Allah selamat bersama dengan Nabi yang dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nak mengingatkan kita, tak ada cara lain, kita kena bersama dengan Rasulullah SAW untuk kita selamat. Dunia pun selamat, akhirat pun kita selamat. Tengok tafsiran Tuan Guru. Hatta iza ja'am amruna, bila sampai urusan kami ke tahap ini atau ke peringkat ini. Maksud ayat ni, kami tu Allah Ta'ala. Bila sampai urusan Allah ke tahap yang sesuatu tahap ataupun ke satu level, maknanya Tuhan menguruskan dunia ini bukannya ikut pandai-pandai ataupun ikut sedap hati dia. Berasa hendak buat, dia akan buat. Tetapi Tuhan buat secara berperingkat-peringkat. Payah kita orang Melayu hendak memberikan makna kalimah amru yang digunakan oleh Al-Quran kerana keluasan pengertiannya. Seperti ayat Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, surah An-Nisa ayat 59, Ya ayyuhallazina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi wa rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir zalika khairu wa ahsanu ta'wila. Sadaqallahul azim. Maksudnya, wahai orang-orang yang beriman, taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kamu kepada Rasulullah SAW dan kepada ulil amri, yakni orang-orang yang berkuasa dari kalangan kamu. Kemudian jika kamu berbantah-bantah, yakni berselisihan dalam suatu perkara, maka hendaklah kamu mengembalikan kepada kitab Allah, Al-Quran dan sunnahnya Rasulullah SAW. Jika kamu benar beriman kepada Allah dan hari akhirat, yang demikian adalah lebih baik, iaitu bagi kamu, dan lebih elok pula kesudahannya.
Surah An-Nisa ayat 59. Ni maksudnya, ya, nak menerangkan amru, ya. Kita nak tengok keluasan pengertiannya diterangkan dalam ayat 59. Ya, wahai orang-orang yang beriman, taatlah kamu kepada Allah dan taat kepada Rasulullah. Kemudian taatlah kepada pemerintah, ulil amri, orang-orang yang berkuasa dari kalangan kamu. Kemudian jika kamu berbantah-bantah atau berselisihan juga, baliklah kepada kitab Allah Subhanahu Wa Taala. Balik pada ulama pengganti Rasulullah. Kembali pada kitab Allah, Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jika betul kamu beriman kepada Allah dan hari akhirat, yang demikian adalah lebih baik bagi kamu dan lebih elok untuk kesudahannya, hujungnya hebat nanti. Ini diperintahkan Allah Ta'ala dalam surah An-Nisa ayat 59. Ayat seterusnya, atiullaha wa atiur rasulah wa ulil amri minkum. Taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kamu kepada Rasulullah dan kepada ulil amri, yakni orang-orang yang berkuasa dari kalangan kamu. Kalimah al-amru, ya, maksudnya dalam ayat di atas ialah dalam surah Hud. Dalam ayat ini surah An-Nisa lebih kurang sama maknanya. Ayat wa ulil amri, ayat maksud dia juga kepada orang yang punya kerja. Perkataan al-amru akan bermaksud begitu kalau kita terjemahkannya dalam makna kerja. Maksudnya punya kerja pun kamu tidak faham juga. Macam mana kita hendak memberi maknanya? Jadi sekali-sekala kita bubuh amru bermakna kerja, dan sekali-kali kita kena cari perkataan lain yang sesuai mengikut tempat dan keadaan. Di sini kita beri makna urusan, sementara kita jumpa perkataan lain yang sesuai. Jadi wa ulil amri bermakna dan kamu kena taat kepada orang-orang yang bertanggungjawab terhadap urusan kamu yang sekarang ini dipanggil politik. Nak kaitkan dalam keadaan semasa. Ya, orang yang berkuasa. Ya, bila dah ada penguat kuasa, kena taat. Ya. Yang cantiknya penguat kuasa yang betul-betul mengikut Allah, mengikut Rasulullah dan mengikut sunnah Rasulullah dan mengikut kitab Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang terbaik. Supaya kita dibincangkan baik untuk kesudahannya. Politik merupakan segala urusan dalam kehidupan manusia, kerana segala urusan manusia terpaksa berkait dengan orang lain. Walaupun kita nampak urusan keluarga boleh dibuat seorang diri, tetapi hakikatnya bila kita memikirkannya secara 2-3 lapis, jelas menampakkan bahawa urusan keluarga tidak boleh dibuat begitu. Kerana apa? Nak makan nasi, kita perlu membajak sawah terlebih dahulu. Nak membajak, kena ada tanah dan traktor. Traktor datang dari mana? Untuk masak nasi, kena ada periuk. Periuk hendak ambil dari mana pula? Kita memerlukan pakaian dan pakaian memerlukan kapas. Bagaimana hendak mendapatkan kapas? Selepas ada kapas, kena ada mesin kilang dan minyak petrol. Minyak hendak ambil dari mana pula? Ini kaitan yang berkait-kait. Ikut perkiraannya, manusia tidak boleh hidup seorang diri. Mesti berkait, bertali, berengkel, menyambung. Perkara inilah yang dipanggilkan sebagai urusan hidup. Mesti ada suatu puak yang bertanggungjawab menguruskan urusan hidup dan hal ehwal manusia. Kalau di sebuah rumah, bapalah yang mencari beras, ikan, garam, kain, pakai serta bahan-bahan yang diperlukan dalam sebuah rumah tangga. Senanglah kerja ia kerana semuanya ada belaka di kedai. Kalau sebuah negeri, kerajaanlah yang bertanggungjawab. Tanggungjawab kerajaan bukannya mencari barang-barang keperluan di kedai begitu saja. Kerajaan kena membawa masuk barang-barang serta memberi lesen dan permit penjualan.
wafarat tanur, dan dapur Nabi Nuh itu mula menggelegak. Perkataan fara maknanya bersembur keluar. Sama ada api bersembur naik serupa kita menyalakan api, ataupun seperti air yang menggelegak mencut terbit dari satu tempat. At-tanur, ya, maknanya dapur tempat orang membakar roti. Itu perkataan-perkataan dalam ayat tadi. Biasanya at-tanur ini jenis dapur lubang yang berlubang luas, tetapi di bahagian bawahnya sempit. Api diunggunkan di bawah, bahagian bawah, hingga dinding dapur menjadi panas, barulah dilekatkan roti seperti dapur yang terdapat di kedai roti tempayan, roti nan. Di sini sampai sekarang dapur ini dipanggil at-tanur, bahasa yang digunakan oleh Allah sejak hampir 2000 tahun dahulu lagi. Boleh jadi sebelum Al-Quran diturunkan, manusia sudah menggunakan istilah ini. Istilah bagi orang-orang kampung di negeri Kelantan ialah Rokmo, iaitu sejenis dapur yang diletakkan periuk besar atau kawah. Dapur yang dahulunya menjadi tempat manusia menumpang hidup, yang digunakan untuk masak nasi dan roti serta mengulai sayur. Dapur yang selama ini digunakan untuk memelihara orang telah bertukar menjadi tempat mematikan orang. Bila Allah Ta'ala hendak menukar sebab dan mengubah keadaan, maka dia jadikan dapur sebagai bala bagi manusia. Ini maksudnya azab Allah Ta'ala yang akan dibuat. Ayat-ayat seperti ini ataupun lagu ini sepatutnya membuatkan kita insaf. Kadang-kadang ketika manusia berkejaran mencari pitih ataupun duit, kita berkelahi, bertetak dan bertikam. Kita beranggapan bahawa ianya satu nikmat yang boleh memelihara kita. Manusia tidak terfikir bahawa nikmat itu berlaku selagi Tuhan memberi keizinan. Tetapi Tuhan menukar desain barang nikmat boleh bertukar menjadi laknat. Jika perkara itu berlaku, kita tidak boleh kata apa-apa kepada Tuhan. Hanya kadang-kadang Allah tunjuk bab ni daripada awal jadi nikmat, tapi akhirnya jadi laknat ataupun jadi bala kepada manusia. Dengan sebab itu dia menyebut apa saja kerja yang kamu buat, kamu kena kata bismillah. Ni satu lagi amanat, satu lagi doa, satu lagi yang mesti kita lakukan. Tak boleh kita biarkan nunung situ, nak keluar rumah tak tahu nak baca apa, terus naik kereta, terus naik basikal, terus naik motor. Tak ada pun dengan nama Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, maknanya bismillah ni dengan nama Allah, dengan tuah Allah, dengan daulat Allah Subhanahu Wa Taala. Biarlah Tuhan menjadikan kenikmatan itu sebagai nikmat yang terus menerus, bukan setakat di dunia saja. Di dalam kubur pun hendak suruh jadi nikmat, dan sampai ke akhirat pun hendak jadi nikmat juga. Wahai Tuhan, jangan beri jadi benda yang aku dan orang lain dipanggil sebagai nikmat, tahu-tahu sekelip mata bertukar jadi laknat di atas dunia, laknat di dalam kubur, laknat di akhirat kelak. Tu doa sepatutnya kita minta kepada Allah Ta'ala. Pentingnya dengan nama Allah. Walaupun makan sikit, walaupun makan banyak, mesti ada dengan nama Allah. Apalagi nak makan. Doa makan tu penting. Maksudnya apa? Nak memberi keberkatan kepada apa yang kita boleh makan. Pastikan bismillah. Sebab tu semua kitab mesti ada bismillah. Nak menunjukkan, nak mengingatkan kita, bismillah ni terlampau hebat. Bismillah ni membawa keberkatan sampai ke kubur, sampai ke akhirat. Sebab tu sebab tu kadang-kadang kita kadang tak perasan. Nabi pernah tegur pada seorang kanak-kanak, budak tu nak suap aja makanan, Nabi sebut baca bismillah, kul bismillah. Maksudnya dengan nama Allah. Kena tegur. Ni kadang-kadang kita tak tegur anak-anak kita makan, terus suap je masuk. Tak tahu makan dengan siapa suapan tersebut. Ni penting bab bismillah. Nak tidur pun bismillah. Dulu pun orang pesan bismillah 21 kali.
Orang tua pesan nak tidur bismillah 21 kali. Pun kadang-kadang kita tak beramal. Letak kepala, lelap terus. Allah, rugi kita. Dah lah tak berwuduk, dah lah tak ada solat sunat. Dipesan oleh Tuan Guru Datuk Ismail Kamus, sebelum tidur tu pastikan kita berwuduk. Belum buat bismillah lagi. Nak tidur tu dengan ada wuduk. Bila dah wuduk, kita solat sunat taubat. Bimbang tengah lelap terus, tak celik-celik. Ataupun tengah celik kadang-kadang tak pejam-pejam. Pasal apa? Kata Tuan Guru, mati itu dalam pejam dan celik. Tengah pejam tak celik-celik. Dah berlaku dah. Orang tengah tidur tak celik, mati terus. Tu. Sebab tu jangan main tidur terus. Sebab tu minta salah satu doanya, Allahumma la ta'khudna ala ghirrah. Ya Allah, jauhkan kami daripada mati mengejut. Minta tiap-tiap kali sembahyang. Minta, ya Allah, ya Tuhan kami, jauhkan kami mati mengejut. Allahumma la ta'khudna ala ghirrah. Bimbang, takut tengah pejam tak celik-celik. Dan yang celik pun kadang-kadang tak boleh pejam. Pasal apa? Pasal tak boleh pejamkan mata. Nyawa dah habis. Mata terbeliak melihatkan rohnya keluar daripada ubun-ubunnya. Terkejut mata. Mata tu terkejut pasal apa? Melihat rohnya keluar secara mengejut. Allah, tuan-tuan. Paling lagi mengejut pasal tak ada siap. Tak siap persiapannya. Tak ada bekal. Mengejut. Kita dengar sihat dia, tiba-tiba mati mengejut. Kita pun terkejut. Tapi yang paling dahsyat, yang mati tu lagi terkejut. Pasal apa? Dia tidak sangka dia sudah mati. Allah, tuan. Masa tu tak boleh buat apa dah. Masa tu tak ada lagi buat apa dah. Pasal apa? Dah lah mati mengejut. Preparation, bekal tak ada. Cuba renung, cuba kita buka minda kita. Agak-agak mati mengejut tu, boleh tak kita jawab dengan Allah Ta'ala? Ada tak bekalan untuk kita menghadap satu lagi musafir yang paling dahsyat besok selepas di dunia, yang dipanggil hidup sesudah mati? Cukup ke tak cukup? Ini kena renung kita. Tu salah satu musabah. Tu bab pada bismillah ni. Nak tidur bismillah 21 kali. Subhanallah 33 kali. Alhamdulillah 33 kali. Allahu Akbar 33 kali. Nak tidur, wuduk lagi, solat sunat taubat lagi, mohon ampun dengan Allah Ta'ala, baru kita tidur. Zikir cantik lagi, tambah dengan surah Al-Mulk. Tok Guru pesan jangan kita miss surah Al-Mulk. Letih macam mana pun, penat macam mana pun, pastikan kita baca Al-Mulk. Sekarang senang tuan-tuan, buka saja handphone, terang menderang dalam handphone ada surah Al-Mulk. Walaupun dah tutup lampu, kita boleh baca dekat handphone. Ada lampu dekat handphone. Itu pun kalau tak terbaca, apa yang kita nak bawa besok. Pasal salah satu yang nak perisai kita dalam liang lahat yang sempit, yang memang nak himpit. Tanah liang lahat tu memang potensi nak menghimpit badan kita. Sampaikan tulang rusuk tu besok bercantum kiri dan kanan. Al-Mulk, salah satu perisai kita besok. Itu kena mengaji tuan-tuan, kena cari ilmu sebenarnya. Maksudnya bila ada bab bismillah tu, semuanya sampai jadi nikmat, tidak menjadi laknat sampai ke akhirat besok. Wahai Tuhan kami, ni doa dia, jangan beri jadi benda yang aku dan benda orang yang lain panggil sebagai nikmat, tahu-tahu sekelip mata bertukar menjadi laknat di atas dunia, laknat di dalam kubur, dan laknat di akhirat kelak. Apabila air menggelegak keluar dari dapur Nabi Nuh, ketika itu kulna, kami pun berkatalah, setelah sampai di peringkat ini, maka Tuhan pun mengeluarkan perintah. Apakah perintahnya? Ihmil biha min kulli zawjainis nain. Wahai Nabi Nuh,
Sekarang aku minta kamu bubuhlah di dalam perahu itu tiap-tiap makhluk sepasang. Bubuh sepasang benda yang boleh dibuat benih. Diarahkan Nabi Nuh supaya kumpulkan haiwan makhluk di dunia ni, kumpul masuk kapal sepasang-sepasang. Itu. Kalau orang biarlah sepasang. Kalau binatang, kambing betina dan kambing jantan, lembu betina dengan lembu jantan, kerbau betina dan kerbau jantan. Apabila kita buka kitab-kitab tafsir, didapati setengah ahli tafsir yang rajin menulis, mereka membawa cerita bahawa Arnab sewaktu mengawan dibuat secara senyap-senyap, tetapi kucing akan bising. Sedap dia tulis cerita itu, menyebabkan kita sendiri berasa cerita benar. Dari mana tuan kitab mengambil cerita ini, tidak ada siapa pun yang tahu. Macam tambahan cerita yang tak tahu asal usulnya. Kadang-kadang cerita begini serupa cerita bawang putih bergaduh dengan bawang merah dan pokdir mengheret belulang. Tidak tahu datang dari mana sumber cerita ini, tetapi orang tua boleh bercerita hingga dapat duit dengannya. Dari mana tok-tok selampit ataupun pengeripu lara memetik cerita-cerita dongeng ini, kita pun tidak tahu. Begitulah kedudukan setengah kitab tafsir. Sebab itulah di antara kisah-kisah yang ada dalam kitab tafsir, ada kisah-kisah yang dipanggil kisah Israiliyat, iaitu kisah-kisah yang ditulis oleh orang-orang Yahudi yang berpura-pura masuk Islam dengan tujuan hendak mengkhianati Islam dari dalam, dan dengan memasukkan cerita-cerita Israiliyat ni di dalam kitab-kitab. Kita yang datang di waktu kemudian, apabila membaca kitab-kitab tafsir, kita anggap orang ini ikhlas dan bertakwa sungguh, maka kita pun mengajarkan cerita itu kepada orang lain pula. Ni kena hati-hati bab Israiliyat ni, cerita-cerita daripada orang yang Yahudi yang pura-pura masuk Islam. Masuk asal dah. Benda-benda begini menimbulkan masalah besar di dalam ilmu tafsir. Kita patut tahu dalam kitab tafsir tertentu, apabila diriwayatkan cerita begini, dia akan kata boleh jadi riwayat ini adalah cerita Israiliyat. Jadi kalau kita baca cerita-cerita begini dan kita hendak sampaikan juga kepada orang, maka kita kena beritahu kepada orang bahawa cerita ini adalah di dalam kitab. Boleh jadi ada sandaran ataupun tiada sandaran. Kalau tuan-tuan hendak dengar, dengarlah. Hendak percaya, percayalah. Tidak mahu percaya pun tidak apa-apa. Panjang lagi ayat ni, dah masuk pun asar. Kita berhenti dahulu untuk asar. InsyaAllah kita sambung malam ni. Mudah-mudahan ada umur. Doakan supaya kita panjang umur untuk sambung ayat tersebut malam ni, insyaAllah. Mana yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala, kita akan sambung balik ayat 3, ayat 40. Ayat 41, 40. Panjang lagi tafsirannya. Kita sambung insyaAllah selepas ni, insyaAllah. Mana yang baik daripada Allah Ta'ala, yang terbaik daripada Allah Ta'ala. Jom kita solat asar. Dah pun masuk waktu. Di Indonesia dah masuk, di Malaysia dah azan pun. InsyaAllah kita sudah ingin surah Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Auzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma tawwil a'marana wa sahih jasadana wa nawwir qulubana wa sabbir imanana wa ahsin a'malana. Wasi' arzaqana wa ilal khairi qaribna wa anis syari' bina wa qliha wa dina fid din wa dunya wal akhirah. Ya Allah, panjangkan umur kami, sihatkan badan kami, terangkan hati kami, tetapkan iman kami, elokkan amalan kami, luaskan rezeki kami, dekatkan kami kepada kebajikan, jauhkan kami daripada kejahatan, tunaikan hajat kami. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La yasukur ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. La yasifu suwa ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim.
la yasuku ya Allah bismillah ma sya Allah yasrifu suwa bismillah ma sya Allah makana min ni'matin fa min Allah bismillah ma sya Allah la ya'ti bil hasanati illa Allah bismillah ma sya Allah wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asma. Bismillahirlazi la yadurru ma asmi azab. Bismillahil kafi. Bismillahil mu'afi. Bismillahillazi la yadurru ma asmi syai'un fil ardi wa la fis sama' was sami'ul alim. Bismillahi ala nafsi wa dini. Bismillahi ala ahli wa mali. Bismillahi ala kulli syai'in atani rabbi. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu rabbi la usyriku bi syai'an nazajaruka wa jalla tanaruka wa taqaddasat asma'uka wa la ilaha ghairuka. Allahumma inna a'udzubika min syarri kulli jabbarin wa a'udzubika min syarri kulli syaitanin marid wa min syarri qada'is su wa min syarri kulli dabbah anta akhidhun bin nasiyati inna rabbi ala siratim mustaqim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati wa qina azaban nar. Tahasanna bi zil jabaru wa tasanna bala qad allazi la yamut isrif anna bala wa rabba inna innaka la kulli syai'in qadir. A'udzu bi kalimatillahi tamma min syarri ma khalaq. Sallallahu alaihi wasallam alhamdulillahi rabbil alamin. Insyaallah jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.